Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kita pada Allah Subhanahu Wa Taala di atas kasih sayangnya memberikan kesempatan kita untuk kita bertemu pada kali ini, siri kuliah kita pada kali ini, siri majlis kita pada hari ini berkaitan dengan bid'ah suatu penjelasan. Pada pertemuan kita yang lepas, kita membincangkan tentang dua golongan yang berbeza pandangan mengenai makna bid'ah, mengenai masalah bid'ah, yang mana golongan ini yang pertama dikenali sebagai golongan kaum muda, kaum tua, golongan kaum tua, dan golongan yang kedua pula dikenali sebagai golongan kaum muda. Jadi pada kali ini kita nak menceritakan pula pengenalan ataupun ta'rif bid'ah, dan juga kita nak membawa kepada pendalilan bid'ah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, ulama berselisih pendapat dalam berijtihad mengenai amalan bid'ah yang wujud dan berlaku dalam kalangan orang Islam selepas kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi maksud dia, ulama daripada zaman dulu sampai sekarang sentiasa berselisih pendapat dalam melaksanakan, dalam menetapkan amalan bid'ah, amalan-amalan yang tidak pernah dilakukan pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka golongan yang pertama iaitu golongan majoriti, ulama yang membahagikan dan mengkategorikan bid'ah kepada dua bahagian. Golongan yang pertama, golongan yang majoritinya membahagikan bid'ah itu kepada dua bahagian, iaitu yang pertama bid'ah hasanah dan bid'ah dalalah. Bid'ah hasanah ialah bid'ah yang baik dan yang terpuji, manakala bid'ah dalalah ialah bid'ah yang sesat, lagi menyesatkan dan dikecil. Antara ulama yang berpandangan bahawa bid'ah ini ada dua, iaitu yang pertama Imam Asy-Syafi'i, yang mana beliau hidup pada tahun 150 Hijrah hinggalah 204 Hijrah. Dan yang kedua pula Imam Izzuddin bin Abdul Salam, yang mana hidupnya dari tahun 577 Hijrah dan wafat, meninggal pada 660 Hijrah. Kemudian Imam Ibn Jauzi lahir pada 510 Hijrah dan wafat pada 597 Hijrah. Kemudian Imam An-Nawawi hidup pada 631 Hijrah dan meninggal pada 676 Hijrah. Jadi inilah antara imam-imam besar yang menyokong, yang membahagikan bid'ah itu kepada dua bahagian, iaitu bid'ah hasanah dan bid'ah dalalah. Yang pertama bid'ah yang baik, yang dipuji. Yang kedua pula bid'ah yang mungkar, bid'ah yang keji, bid'ah yang sesat. Bagi golongan yang kedua pula dianggap sebagai golongan minoriti, ulama yang berpendapat bahawa semua amalan baru yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan pada zamannya adalah bid'ah dalalah. Antara ulama yang berpandangan sedemikian, sama ada dalam hal adat ataupun hal ibadat. Yang pertama Imam Ibn Taymiyah tahun 728 Hijrah. Kemudian Imam Asy-Syatibi
tahun 790 Hijrah, dan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab tahun 1703 Masihi sehingga 1790 Masihi. Kebanyakan kitab karangan ulama terdahulu seperti Imam Ibn Taymiyah, Imam Syatibi, Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani, Imam An-Nawawi, Imam As-Suyuti dan lain-lainnya berkisar tentang perselisihan mereka yang bertitik tolak dalam memberikan pengertian bid'ah dari segi istilah syarak. Maksud dia kat sini, berlakunya perbezaan pandangan pendapat mengenai makna definisi bid'ah itu dalam ataupun dari segi istilah syarak. Mereka berbeza pandangan mengenai makna bid'ah mengikut istilah syarak. Baik, seterusnya pengertian bid'ah dari segi bahasa. Bid'ah dari segi bahasa bermaksud memulakan sesuatu atau mereka cipta sesuatu yang baru yang tidak pernah wujud sebelumnya, seperti seseorang yang memulakan satu amalan baru atau mereka cipta suatu benda atau perkara sehingga menjadi amalan baru atau benda dan perkara baru, maka dalam bahasa Arab dikenali sebagai al-badi'. Kalimah al-badi' merupakan salah satu daripada nama Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu 99 nama Allah ataupun Asmaul Husna. Ia bermaksud yang mencipta atau mengadakan sesuatu. Al-Badi' menjadi salah satu nama Allah Subhanahu Wa Taala kerana Allah itu mempunyai sifat mereka cipta sesuatu yang baru dan mengadakannya, yang belum pernah dibuat dan diwujudkan oleh sesiapa pun yang sebelum ini. Seperti Allah menciptakan langit dan bumi. Pengertian bid'ah dari segi bahasa yang telah disimpulkan oleh sebahagian ulama adalah seperti berikut. Perkataan bid'ah dari segi bahasa bermaksud mengadakan sesuatu dan memulakannya. Manakala perkataan al-bid'u pula bermaksud sesuatu yang pertama sekali dilakukan. Jadi maksud dekat sini, bid'ah pecah kepada al-badi', pecah kepada al-bid'u. Jadi maksudnya semuanya membawa maksud kepada memulakan sesuatu yang baru ataupun mengadakan sesuatu yang baru. Al-bid'u yang bermaksud sesuatu pertama sekali yang dilakukan, sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala, "Qul ma kuntu bid'am minar rusuli wa ma adri ma yuf'alu bi wala bikum in attabi'u illa ma yuha ilayya wa ma ana illa nadhirun mubin." Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukanlah saya seorang rasul yang membaca agama yang berlainan daripada agama yang dibawa oleh rasul-rasul yang lalu, dan saya tidak mengetahui apa-apa yang dilakukan kepada saya dan kepada kamu. Saya tidak melakukan sesuatu melainkan menurut apa-apa yang diwahyukan kepada saya, dan saya tiada lain melainkan hanya seorang rasul pemberi amaran yang jelas dan nyata. Di kat sini dia mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak melakukan sesuatu melainkan menurut apa-apa yang diwahyukan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi perkataan itu bid'ah diambil daripada perkataan al-bid'u. Okey, kemudian kita masuk pula kepada pengertian ibadah bid'ah dari segi istilah syarak. Secara ringkas, sebahagian ulama berselisih pendapat dalam memberikan pengertian bid'ah mengikut istilah syarak, sebagaimana yang kita jelaskan sebentar lagi. Adapun bid'ah dari segi istilah syarak mempunyai pelbagai bentuk pengertian. Disebabkan para ulama berbeza pendapat dan pandangan dalam memahami makna bid'ah itu sendiri dan intipatinya. Maksudnya kat sini, setiap ulama pada setiap zaman mereka berbeza pandangan, berbeza kefahaman untuk mengetahui makna bid'ah itu sendiri dan intipatinya.
Ada sebahagian ulama memberikan pengertian yang memperluaskan ruang lingkup intipatinya sehingga mereka memasukkan semua amalan baru di bawah kalimah bid'ah yang tidak pernah diamalkan pada zaman Rasulullah SAW. Ada sebahagian ulama yang membesarkan ruang lingkup makna bid'ah itu kepada semua amalan baru yang tidak pernah Nabi lakukan, sama ada dari segi adat ataupun dari segi ibadah yang mana Nabi tak pernah buat, maka mereka mengatakan semua itu adalah bid'ah. Terdapat pula sebahagian ulama yang memberikan pengertian yang menyempitkan ruang lingkup intipatinya sehingga semua amalan baik yang dipuji yang tidak pernah diamalkan pada zaman Rasulullah SAW dihukumkan sebagai bid'ah yang sesat. Maksud dia kat sini, ada ulama yang mengatakan semua amalan baik yang terpuji yang tidak pernah Nabi lakukan itu pada zaman Nabi Muhammad SAW, maka mereka mengatakan menghukumkannya sebagai bid'ah yang sesat. Maka kita akan kupas pula pengertian bid'ah mengikut golongan majoriti. Golongan ulama majoriti. Golongan ulama yang membahagikan bid'ah hasanah dan bid'ah dolalah, secara umumnya mereka memberikan pengertian bid'ah dari segi isyarat dengan ungkapan bid'ah adalah segala amalan baru yang dilakukan yang tidak pernah didapati penyebutan dalilnya secara terang-terangan dan jelas dalam Al-Quran dan hadis, sama ada ianya berupa ibadah atau adat, sama ada ia dicela ataupun tidak dicela di sisi syarak. Maksud dekat sini, segala amalan baru yang tidak disebutkan dalil punca-puncanya secara terang-terangan. Contohnya tidak disebut perkataan wuduk, tidak disebut perkataan solat yang menerangkan kepada perbuatan wuduk dan solat. Jadi mana-mana dalil amalan baru yang tidak disebutkan hujah ataupun dalilnya secara terang-terangan dan jelas dalam Al-Quran dan hadis, sama ada ianya berupa ibadah ataupun adat, sama ada ianya dicela ataupun tidak dicela di sisi syarak, maka ulama majoriti ini mengatakan semuanya itu adalah bid'ah. Apakah dalil bagi golongan pertama? Golongan yang membahagikan bid'ah itu kepada dua kategori, iaitu bid'ah hasanah dan bid'ah dolalah. Dalilnya ialah secara asasnya golongan ini membahagikan bid'ah kepada bid'ah hasanah dan dolalah melalui ataupun mengikut dalil ayat-ayat suci Al-Quran dan As-Sunnah, iaitu yang pertama, dalil yang pertama iaitu pendalilan berdasarkan Al-Quran. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala telah memerintahkan pengikut para rasulnya supaya bertakwa kepadanya. Hal ini berdasarkan firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ. Maksudnya, dan sesungguhnya kami telah memerintahkan kepada orang-orang yang diberikan kitab sebelum kamu dan juga kepada kamu, bertakwalah kepada Allah. Surah An-Nisa ayat 131. Bertakwa bermaksud takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan mengamalkan amal ma'ruf dan menjauhi amal munkar. Melakukan kebaikan dan amalan soleh merupakan sebahagian daripada ketakwaan. Hal ini kerana ianya termasuk dalam kategori melaksanakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Terdapat banyak ayat-ayat Quran lagi yang menggalakkan umat manusia supaya melakukan perkara-perkara yang baik dan amalan yang soleh. Jadi dalil yang pertama, golongan majoriti, ulama yang majoriti ini menggunakan dalil Al-Quran melalui firman Allah yang mengatakan, yang memerintahkan supaya kita melakukan ibadah, memperbanyakkan ibadah, melaksanakan perintah Allah supaya kita menjadi orang yang bertakwa. Jadi segala amalan yang baik, yang nampak baik, yang mendatangkan natijah yang baik, kesan yang baik,
maka semuanya itu membawa kepada ketakwaan. Seruan ke arah melakukan kebaikan dan beramal soleh adalah menjadi asas kepada kebenaran ajaran agama yang dibawa oleh para rasul sejak Nabi Adam AS sehinggalah junjungan besar kita iaitu Nabi Muhammad SAW. Kerana sumber-sumber yang ini Al-Quran dan As-Sunnah ini merupakan asas kepada perundangan agama Islam yang tercatat dengan kemas dan rapi dalam Al-Quran yang tidak mampu digugat lagi, diganggu-gugat lagi dan dihapuskan oleh sesiapa sahaja sehingga hari ini. Segala amalan kebajikan ini akan diberi dan dibalas ganjaran oleh Allah Subhanahu Wa Taala sama ada sedikit ataupun banyak, dengan jaminan bahawa setiap kebaikan dan amalan soleh yang dilakukan akan digandakan ganjarannya sehingga 10 kali ganda. InsyaAllah tuan-tuan, kita akan sambung lagi siri kuliah kita berkaitan dengan bid'ah satu penjelasan. Pada kali ini kita telah mengupas berkaitan dengan golongan majoriti. Siapakah golongan ulama yang majoriti itu? Kita telah sebutkan seperti tadi, yang mengatakan bahawa bid'ah itu dibahagikan kepada dua kategori, iaitu yang pertama bid'ah hasanah dan kedua bid'ah dhalalah. Kemudian kita kupas lagi ulama minoriti yang mengatakan bid'ah itu cuma satu, iaitu bid'ah yang sesat lagi menyesatkan. Jadi mereka berpendapat bahawa segala amalan yang baik yang Nabi tak pernah buat pada zaman pemerintahan Nabi Muhammad SAW, walaupun nampak baik, mendatangkan kesan yang baik, natijah yang baik, maka ianya tetap dianggap sesat lagi menyesatkan. InsyaAllah tuan-tuan, kita akan sambung lagi pada kuliah yang akan datang. Atas izinnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.